Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, yang berikutnya ialah masih lagi berkenaan dengan niat, iaitu mengubah niat. Ulama mengatakan tak boleh satu solat diubah niat kepada solat yang lain, kerana syarat niat itu mestilah jazam, maksudnya tak berubah daripada awal solat sehinggalah akhir solat. Maka dengan sebab itu tak boleh mengubah niat. Contohnya solat fardu kepada fardu yang lain, maka tidak sah. Solat sunat kepada solat fardu tidak sah. Dia masuk ke masjid nak sembahyang asar tapi tak ada orang, maka dia buat tahiyatul masjid. Baru dia takbir tahiyatul masjid, dia tiba-tiba datang seseorang menumpang dengan dia. Alang-alang dah ada yang tumpang ni, langsung ubah tahiyatul masjid jadi solat asar contohnya, maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Dia melakukan jamak takhir. Jamak takhir tak disyaratkan dalam jamak takhir, tertib dengan erti kata kita nak buat isyak dulu pun boleh, nak buat maghrib dulu pun boleh kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim dia wajib tertib. Sebab itu kalau kita baru nak ajar anak-anak belajar solat jamak, elok kita ajar dengan jamak takhir. Disebabkan jamak takhir tu lebih mudah. Kemudahannya yang pertama sebab jamak takhir tak wajib tertib. Tertib sunat saja. Tertib sunat. Buat zuhur dulu kemudian asar, hukumnya sunat. Berbeza dengan jamak takdim, wajib tertib. Yang kedua, dengan jamak takhir lebih mudah disebabkan apa? Disebabkan tiap-tiap solat tersebut mustaqillah binafsiha, tertegak dengan dirinya sendiri. Dengan erti kata kalau batal satu takkan melibatkan yang satu lagi. Berbeza dengan jamak takdim. Jamak takdim, kalau kita buat zuhur, buat asar, tiba-tiba kita rasakan zuhur tadi kita tak baca Fatihah contohnya, maka pada ketika itu asar ikut batal sekali. Asar ikut batal sekali. Bila zuhur batal, asar pun ikut batal sekali. Tetapi kalau dengan jamak takhir, kalau dengan zuhur batal, asar tetap sah, hanya bangun buat balik zuhur saja. Itu jamak takhir lebih mudah. Yang ketiga, jamak takhir lebih mudah disebabkan tak disyaratkan mualat berturut-turut. Selepas salam zuhur kena bangun cepat-cepat buat asar. Itu kalau dengan jamak takdim. Berselang waktu yang boleh muat untuk dua solat yang paling ringkas, maka sudah terbatal mualat. Sudah terbatal berturut-turut. Maka dengan jamak takdim kena bersegera. Tapi kalau dengan jamak takhir, berturut-turut itu hukumnya sunat saja, bukan wajib. Maka selesai kita buat zuhur, boleh minum kopi dulu, Nescafe dulu, kemudian sambung pula, boleh. Jadi jamak takhir lebih mudah sebenarnya. Anak menangis, uruskan anak dulu, nanti sambung balik solat, boleh. Disebabkan jamak takhir tak disyaratkan mualan. Baik, kita kembali kepada topiknya. Seseorang dengan dia sembahyang jamak takhir, maka dia niat maghrib sebab biasanya sunat tertib. Tiba-tiba tuan imam niat isyak, qasar. Maka ketika mana tuan imam 2 rakaat, tuan imam bagi salam, maka pada ketika itu dia pun dah alang-alang imam bagi salam buat isyak, dia pun ubah niat jadi isyak. Hukumnya tak boleh. Tetap wajib dia teruskan dengan maghrib. Jadi tak boleh ubah niat solat fardu kepada solat fardu yang lain. Tak boleh ubah niat solat sunat kepada solat sunat yang lain. Tak boleh ubah niat solat solat tak boleh ubah niat solat fardu kepada fardu yang lain, solat sunat kepada sunat yang lain, ataupun solat sunat kepada solat fardu juga tak boleh. Hanya satu keadaan saja yang dibolehkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Hibrul Humam Ibnu Ahmad Al-Masri dalam kitabnya Al-Qaulul Tam, mengatakan boleh mengubah niat solat fardu kepada solat sunat untuk mendapat pahala berjamaah. Contohnya begini,
kita masuk ke masjid tak ada orang, maka kita langsung niat sembahyang zuhur. Baru aja kita takbir, tiba-tiba datang sekumpulan orang qomat dan melakukan solat zuhur. Maka kalau kita teruskan zuhur kita secara sendirian, kita tak dapat pahala jamaah. Pada ketika itu sunat untuk kita ubah niat solat fardu kita kepada sunat mutlak untuk kita mendapat ganjaran pahala berjamaah. Selesaikan solat 2 rakaat, langsung ikut dengan jamaah yang sedang berlangsung. Itu satu-satunya keadaan yang diharuskan kita ubah niat.